Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jawatan Kuasa Bertindak Operasi Maritim JBOM setuju untuk mewujudkan prosedur operasi standard SOP khusus mengenai isu-isu penyelarasan operasi maritim di negara ini. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Datuk Seri Alias Haji Ahmad berkata, SOP itu akan digunapakai semua agensi penguatkuasa maritim yang berkaitan. SOP itu juga bagi memastikan anggota agensi terlibat jelas dengan tugas dan tanggungjawab, teratur dan tidak lari dari dasar negara. Kita sedang kaji, mesyuarat sedang berjalan sekarang, beberapa mesyuarat sebab dia complicated, melibatkan banyak agensi dan banyak senario. Banyak senario dan kita melibatkan many agencies yang terlibat di kelautan ini. So, saya berharap benda ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Datuk Seri Alias yang juga pengerusi JBOM berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat JBOM di Kota Kinabalu. SOP itu juga boleh digunakan apabila koordinasi diperlukan antara agensi-agensi dalam kes-kes khusus seperti isu MT Orkim Harmoni. Datuk Seri Alias berkata JBOM juga akan menggunakan pendekatan strategi Lautan Biru NBOS bagi menangani isu keselamatan maritim sama ada dari segi perkongsian maklumat, perisikan dan perkongsian aset setiap agensi terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Alias berkata terdapat keperluan untuk menggerakkan semula OPS-nya yang pernah dilaksanakan 20 tahun lalu. Ia bagi mengawal sempadan perairan negara daripada dibolosi anasir luar, terutamanya pendatang asing tanpa izin parti. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi memberi penekanan kepada pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di sekolah untuk membangunkan ekonomi negara. Menterinya Datuk Seri Panglima Madius Tangau menggesa lebih ramai pelajar mengikuti dan menguasai mata pelajaran STEM di sekolah yang merupakan sebahagian daripada agenda kementerian untuk memupuk budaya sains, teknologi dan inovasi di negara ini. Beliau berucap pada majlis penyampaian sarung kaki nanoteknologi NanoSox di SMK Tenggilan Tuaran. Sebanyak 1,150 pasang sarung kaki keluaran tempatan itu, sumbangan nanotekstil Sdn Berhad, anak syarikat Nano Malaysia Berhad, telah diberikan kepada pelajar dan kaki tangan sekolah. SMK Tenggilan dipilih bagi memberi peluang kepada pelajar di sekolah terbabit untuk mengenali serta memahami aplikasi teknologi nano yang semakin luas diaplikasikan dalam penghasilan pelbagai produk di negara ini. Sarung kaki nano mempunyai ciri-ciri anti-mikrob dan menyahkan bau busuk dihasilkan menggunakan kaedah musra alam. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sabah merancang menambah 2 lagi aset pertahanan bagi memastikan pasukan itu mempunyai aset yang lebih canggih untuk menjaga kedaulatan negara terutama di kawasan perairan. Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Muda Datuk Khairul Anwar Yahya berkata, KD Perak dan KD Kedah merupakan 2 kapal ronda generasi baru yang menjadi aset utama sayap pertahanan negara bagi membantu dan menampung keperluan operasi yang tinggi untuk meningkatkan kawalan keselamatan di perairan negeri ini. Aset yang mencukupi mampu meningkatkan kesiapsiagaan anggota TLDM dalam menangani pelbagai cabaran di perairan, terutamanya aspek berkaitan keselamatan sejagat. Beliau berucap dalam majlis koktel bersama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin dan Toh Puan Haja Nolida Tan Sri RM Jasni bersempena sambutan ulang tahun ke-82 TLDM yang diadakan di atas kapal KD Perak yang berlabuh di jeti Pelabuhan Kota Kinabalu. Orang ramai turut di Pelawah hadir memeriahkan Hari Terbuka Armada TLDM Sabah selama 2 hari bermula hari ini di jeti Pelabuhan Kota Kinabalu. Antara acara menarik, lawatan kapal perang dan selam TLDM, boat ride, persembahan kawat senyap dan program derma darah. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA yang ditubuhkan 50 tahun lalu berjaya memainkan peranan dalam memupuk semangat menghargai seni budaya dan warisan serta mengukuhkan perpaduan rakyat. Timbalan Ketua Menteri yang juga Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan mahu KDCA memantapkan lagi usaha tersebut agar KDCA terus relevan khususnya mencapai agenda perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan anutan di negeri ini.
Beliau berucap merasmikan Majlis Peringatan Jubli Emas ulang tahun ke-50 KDCA di Dewan Hongkot Keesaan KDCA Penampang. Dalam majlis ini, Tan Sri Pairin turut menyampaikan anugerah Bulawan Sigah kepada 7 pengasas KDCA yang digelar The Magnificent Seven, antaranya Datuk Justin Stimol, Datuk Patrick Ia dan Datuk Richard Manning. Beliau turut melancarkan KDCA Golden Jubilee Book yang merupakan sejarah penubuhan KDCA. Pementasan teater musikal berjudul Gulu Gulu, A Tribute to the Past yang menampilkan elemen hiburan dan sejarah bertujuan membawa para penonton kembali ke era kolonial 1894 sehingga 1900 dan mengimbau semula perjuangan pahlawan Mat Saleh di negeri ini. Berwaspadalah menghadapi musuh. Pementasan tersebut sempena Pesta Sabah 2016. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, pementasan Gulu-Gulu bukan sahaja berkisarkan sejarah negara, malah turut menampilkan lagu ciptaan baharu yang dinyanyikan artis tempatan Sabah. Cara baik kita untuk untuk mencantumkan semua jalan cerita ini termasuk tarian ialah pertama, semua penari-penari itu datang daripada kampung kerana kita ingin kekalkan authenticity, keaslian. Bukan saja keaslian kepada tarian itu, tetapi keaslian kepada orang yang menari. Datuk Masidi turut mempelawa orang ramai untuk hadir memeriahkan lagi sambutan Pesta Sabah 2016 yang dijangka dirasmikan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin. Pesta yang berlangsung di Kota Kinabalu selama 3 hari sehingga 1 Mei ini turut mengetengahkan makanan dan kraftangan tradisi. Ahli Lembaga Pelawat Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu yang baru dilantik diharap dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah, integriti dan tidak menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan peribadi. Mereka juga diingatkan agar menubuhkan kumpulan wang kemudahan untuk menyimpan sebarang hadiah, derma atau pemberian daripada pelbagai pihak untuk kegunaan warga rumah kanak-kanak berkenaan. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Hajah Jainab Haji Ahmad Aid, sistem pengurusan yang baik membolehkan pelbagai program yang mampu merangsang potensi diri kanak-kanak dapat diadakan secara berterusan. Beliau berucap sempena Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan 13 ahli Lembaga Pelawat Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu bagi sesi 2016-2017 di Bringis Papar. Terdahulu, Datuk Jainab turut menyampaikan sijil penghargaan kepada bekas ahli Lembaga Pelawat Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu bagi sesi 2014-2015. Dalam majlis ini, Jayan Putatan yang diwakili pengurus besarnya, Siti Fatimah Muhammad Yassin turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan harian. Sabah menjadi tuan rumah sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2016. Pelbagai aktiviti menarik dirancang sempena sambutan tersebut yang diadakan pada 16 Mei 2016. Pengarah Pendidikan Negeri Hajah Maimunah Suhaibul berkata antaranya senam robik dan larian, pameran interaktif serta sesi perkongsian amalan terbaik guru. Jelasnya objektif sambutan tahun ini adalah memberi pengiktirafan kepada sumbangan warga guru dalam pembangunan negara melalui penganugerahan tokoh guru dan kecemerlangan guru. Jadi tema kita pada tahun ini, tagline kita ialah Tatap Bah Sayang Cikgu. Semua seperti yang saya sebut tadi adalah berasal daripada didikan seorang guru. Sudah sampai masanya kita menghargai didikan guru kita dengan slogan Tetap Bah Sayang Cikgu. Terima kasih Cikgu. Hajah Maimunah menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas temu bual melalui stesen Sabah FM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kota Kinabalu. Dijangkakan 5,000 orang akan hadir dalam sambutan berkenaan. Sambutan Hari RTM ke-70 Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Kota Kinabalu sejak semalam mendapat sambutan menggalakkan pelbagai pihak.
Tinjauan kru berita RTM mendapati pelbagai aktiviti diadakan, antaranya pameran Bank Negara Malaysia, kempen derma darah, pertandingan memasak, pertandingan fashion kanak-kanak, pertandingan memakai tudung dan pelbagai gerai jualan. Orang ramai yang ditemui turut menyambut baik program berkenaan dan berharap RTM akan terus maju dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat. Program macam ni memberi peluang untuk orang-orang luar untuk berniaga, tapi untuk bahagian hospital pula, kita selalunya hospital ni kekurangan suplai darah lah. So program macam ni memberi kita peluang untuk membuat kempen derma darah. Dengan kostum-kostum begini, semua kanak-kanak dia boleh tahu apa-apa semua jenis kartun lah, dan dorang pun happy dengan kartun-kartun yang dorang suka. Tahun ini lebih meriah dan saya sendiri dia mengambil bahagian untuk pertandingan fashion kanak-kanak yang dorang mengenakan tema Disneyland, dan yang ini untuk saya punya anak sendiri tema dia Frozen. Dan saya juga berdoa semoga RTM dapat melaksanakan suatu inovasi yang baru dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kepada masyarakat, dan syabas kepada RTM. Hari ini pelbagai acara menarik diadakan, antaranya senaman Zumba, pemeriksaan kesihatan, sukaneka, pertandingan menganyam ketupat, pertandingan duet warga RTM, pertandingan akustik dan cabutan tiket bertuah. 10 buah negara dari rantau Asia seperti Cambodia, Thailand, Indonesia, Jepun, Filipina, Mongolia, Korea termasuk Malaysia menyertai Southeast Asian Soft Tennis Federation CSTF Malaysia International Open and Junior Soft Tennis Championship 2016. Kejohanan yang berlangsung selama 3 hari ini diadakan di gelanggang tenis Kompleks Likas, Kota Kinabalu. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan dalam teks ucapannya memuji usaha pelbagai pihak yang terlibat dalam menjayakan kejohanan tersebut. Menurutnya, pertandingan tersebut juga mampu menggalakkan lagi penyertaan dan pendedahan dalam sukan itu kepada rakyat Sabah, terutamanya kepada generasi muda. Beliau juga yakin penganjuran yang melibatkan pelbagai pihak dari dalam dan luar negara itu dapat membuktikan kemampuan pengurusan sukan di negeri ini berada pada tahap yang tinggi dan meyakinkan. Dianggarkan lebih 100 orang terlibat dalam pertandingan kali ini. Turut hadir Presiden CSTF Antonio Jeff D.L. Tamayo Jr. dan Presiden Persatuan Soft Tennis Sabah Richard Shakhok. Seterusnya kita ikuti pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan berlangsung gotong royong menghapuskan nyamuk Aedes di Kampung Nosop Baru Penampang. Pada pukul 8.30 pagi pula akan diadakan Hari Terbuka Armada sempena sambutan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ke-82 di Jeti Operasi Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 9 pagi ini berlangsung pertandingan paluan gong dan sukan rakyat sempena sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Ranau 2016 di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau. Sementara itu, pada pukul 7 malam akan berlangsung majlis pelancaran Karnival Kesihatan Peringkat Daerah Kota Kinabalu di Astaka Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Baik saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.